Terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Rahmah Sungai Buaya, tuan-tuan dan puan-puan, tuan guru, muslimin, muslimat, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya dan untuk selama-lamanya, bila sama-sama kita memperbanyakkan lafaz Alhamdulillah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kerana kita hari ini dibangkitkan dan diberi peluang untuk hidup sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kerana pagi ini kita masih lagi dapat melihat di depan mata kita ada suami kita, ada anak kita, ada isteri kita, ada cucu kita. Syukur pada pagi ini kita masih lagi diberi peluang untuk melihat alam yang berada terbentang luas di depan mata kita. Syukur hari ini kerana kita diberikan pendengaran yang mana kita gunakan pendengaran tadi untuk mendengar benda-benda yang baik yang disunatkan pada kita, yang haruskan pada kita. Allahu Akbar. Syukur juga pada hari ini kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita. Di sana ada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan wabak, diuji dengan musibah dan bermacam-macam lagi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Ustaz Nazif, pegawai yang bertanggungjawab, yang diberikan amanah untuk menganjurkan majlis ilmu untuk Masjid Ar-Rahmah Sungai Buaya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan fiqh an-nafqah. Fiqh an-nafqah. Fiqh dalam perbelanjaan hidup kita. Seperti yang kita dah maklum sebelum ini, kita dah bincang sebelum ini, bila sebut tentang nafkah, dia juga ada kaitan secara langsung dengan sedekah. Kita dah bincang juga sebelum ini, sedekah tu ada dua jenis. Yang pertamanya sedekah wajib, yang keduanya sedekah sunat. Tu yang item yang paling penting, sedekah wajib dan sedekah sunat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedekah wajib kita semua dah maklum. Sedekah wajib, sedekah yang melibatkan urusan zakat. Zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat peternakan dan bermacam-macam lagi. Zakat pertanian, zakat harta emas. Jadi tuan-tuan, kita kena faham dan seboleh-bolehnya kita kena sedar tanggungjawab kita. Satu lagi sedekah yang wajib adalah sedekah kepada keluarga. Sedekah pada keluarga. Si ayah wajib menginfakkan hartanya kepada anak-anak, kepada isteri. Wajib bagi si ayah untuk membelanjakan ataupun memberi nafkah kepada anak-anaknya dan isterinya. Kalau ada tanggungan cucu pun wajib juga. Andai kata cucu tadi yang mana maknya ataupun ayahnya telah meninggal dunia, ataupun salah seorang meninggal dunia, kita wajib bantu. Sekiranya ayahnya meninggal dunia, maka si atuk wajib menginfakkan hartanya kepada cucunya. Sekiranya si anak perempuan tadi ataupun si menantu tadi tidak mampu untuk menginfakkan hartanya kepada ataupun membelanjakan hartanya kepada anak-anak beliau. Yang keduanya, sedekah sunat. Yang kita duduk pagi Jumaat, sedekah sunat pagi Jumaat. Bukan setakat hari Jumaat kita bersedekah sunat ni. Setiap hari pun kita boleh melaksanakan sedekah sunat. Bila masa yang paling afdal, tuan-tuan, masa yang paling afdal untuk kita bersedekah adalah pada waktu pagi. Sebuah hadis daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah. Man hafaza 'ala as-salawatil khams, tayyiban nafsi 'ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa mawaqitihinna, wa'ta az-zakata min malihi at-tayyib, wa'ta az-zakata min malihi at-tayyib an-nafsi biha." Qala wa kana yaqul wa ayyumullahi la yaf'al dhalika illa mu'min. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang tentang kelebihan orang yang bersedekah
ataupun orang yang menginfakkan hartanya, sebahagian hartanya, mereka akan rasa apa? Mereka akan rasa lazatnya, mereka rasa feeling lebih bila dapat berinfak di awal pagi, dapat melunaskan tugasannya kepada anak isteri, dapat membelanjakan hartanya pada anak isteri, dan dia juga rasa lazatnya bersedekah apabila dia dapat menginfakkan hartanya dengan tujuan untuk dibahagi-bahagikan kepada selain daripada keluarga beliau. Apa maksud hadis yang saya bacakan tadi, tuan-tuan? 5 perkara Nabi SAW menyebut, 5 perkara yang mana sesiapa yang melakukan amalan tadi disertai dengan iman, maka dia akan masuk syurga. Nabi SAW memberi pesanan kepada kita, 5 perkara yang mana sesiapa saja melakukannya disertai dengan iman, yakin dengan janji Allah, itu maksud iman, yakin dengan janji Allah, buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dia akan masuk syurga. Yang pertamanya, sesiapa yang menjaga ataupun melihara solat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, masuk waktu solat, tak pernah miss nak solat. Menjaga wuduknya dengan sebaik-baik wuduknya, menjaga rokoknya masa solat dan waktu-waktu solat, serta memberi zakat dari sebahagian harta yang baik, lahir daripada hatinya. Lalu Abu Darda bertanya, lalu Abu Darda menyambung bahawa Nabi SAW berpesan lagi, demi Allah, tidaklah manusia itu melakukan amal yang 5 tadi kecuali orang yang beriman. Tuan-tuan, kita sembahyang lillahi ta'ala, kita niat. Kita berdiri tegak, kita niat dalam hati lillahi ta'ala. Kita niat lillahi ta'ala. Sedekah pun macam tu juga. Cuma sedekah ni kita tak lafaz. Saja aku bersedekah pada isteri aku, tak panggil sedekah, kita panggil infak. Kita tak gunakan kalimah sedekah dekat isteri kita. Kita gunakan kalimahnya infak. Dekat anak kita pun macam tu juga. Kita gunakan kalimah infak. Kalau kita balik depan ni, ataupun kita balik pada kerja, yang saya sedekah dekat awak hari ni RM100. Oh Allah, terkejut besar isteri kita. Terkejut besar isteri kita ataupun anak-anak kita. Terkejut sebab apa? Oh, ayah bagi sedekah dekat Umi pagi ni. Petang ni ayah bagi sedekah dekat Umi. Oh, tak kena, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, ayatnya yang ambil duit ni sebagai nafkah. Tuan-tuan, nafkah ya. So, siapa yang melakukan perkara ini? Yang pertama yang Nabi SAW menyebut pada kita, yang pertama kena jaga solat. Yang kedua dengan wuduk yang sempurna. Yang ketiga dengan apa? Dengan rukuk yang sempurna. Yang keempatnya membayar zakat. Dan yang kelimanya, benda yang kita buat ni semuanya ada kaitan dengan hati kita. Ada kaitan dengan hati kita. Maksudnya apa yang kita nak buat ni lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Cuma saya sebut tadi, tak perlu kita nak niat. Tak perlu nak niat, maksudnya tak perlu berlafaz. Niat tu kena ada. Sebab niat tadi membezakan antara adat dan ibadah. Membezakan antara adat dan ibadah. Kita dah niat, dah balik rumah nak bagi isteri kita, nak bagi anak-anak kita berapa ringgit. Contohnya, katalah setiap hari bagi RM100. Katalah setiap hari bagi RM50. Katalah setiap hari bagi RM30. Terpulang kepada kemampuan kita. Kerana apa? Kerana keikhlasan tadi adalah amal yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun ada menyebut tentang keikhlasan tadi. Dan Nabi menyambung apa yang dia dapat. Nabi kata, wa ayyumullahi la yaf'alu zalika illa mu'minun. Nabi kata, orang yang melakukan ni hanyalah mereka yang beriman. Dia yakin betul-betul dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. La yadkhul jannah man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata, sesiapa yang akhir kalamnya, akhir patah ucapan disebut dalam mulutnya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah, tidak lain tidak bukan orang ni adalah orang yang beriman. Ibn Rajab rahimahullah menyatakan maksud tayyibun nafsi, dalam keadaan baik hati. Dalam keadaan baik hati. Sedekah ataupun infak tadi sebagai tanda rasanya manis kita apabila kita menerima, menandakan manisnya kita yakin. Keyakinan kita 100%, 200%, bahkan lebih daripada itu. Bahkan orang kata 1000% yakin Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita tak akan berkurangan. Tak akan berkurangan.
Apabila kita menginfakkan harta kita, sama ada yang wajibnya, saya sebut tadi yang wajibnya, sama ada kepada keluarga kita, ataupun kepada jiran-jiran kita, ataupun kepada mereka-mereka yang memerlukan, termasuklah sumbangan kepada masjid. Kita rasa seronok sebab apa? Kita rasa manis dan kita rasa yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Lazatnya beriman apabila kita bersedekah lillahi ta'ala. Lazatnya beriman apabila kita rasa kemanisan tadi. Ada orang bila dia ada orang, minta maaf tu senang sebut, ada orang bila dia nak bersedekah tu, tuan-tuan, dia terlalu berkira. Harta banyak tadi, terlalu berkira. Menyebabkan bila keluar RM50, keluar RM100, dia berkira, oh hari ni dah hilang RM100. Tetapi bagi kita, bagi mereka-mereka yang faham tentang harta tadi tak akan berkurangan, dia tak kisah berapa yang keluar daripada poketnya. Sebab mereka yakin dengan janji Allah itu syurga. Bukan setakat yakin dengan rezeki nak masuk besok, tapi yakin dengan janji Allah nak ke syurga. Yakin dengan janji Allah nak ke syurga, tuan-tuan. Kalau yakin besok tak apa, aku bagi hari dapat 100, besok Allah bagi lagi 200, contoh. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi SAW menyebut pada kita, wa ayyumullahi la yaf'alu zalika illa mu'minun. Orang macam ni, orang yakin dengan janji Allah. Pagi ni, kalau kita belum mulakan sedekah, boleh tak kita nak sedekah dengan duit kita? Kalau tak mampu nak pergi masjid, baiklah tuan-tuan, kita boleh transfer. Kita boleh transfer sekarang. Allahu Akbar, ustaz tak cukup duit, ustaz nak belanja. Tak apa. Yang penting belanja yang wajib dulu. Yang sunat tu kemudian. Katalah, kita seorang ketua keluarga. Hari ni nak tengok kat wallet tak berapa nak cukup duit. Tak berapa nak cukup. Duk bilang-bilang, makan gini-gini, Allah dah kira dah. Orang Kelantan kata dah bertengat. Bertengat ni maksudnya dah cukup-cukup. Cukup-cukup untuk beli lauk dan sebagainya. Boleh tak kita bersedekah? Boleh. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyebut tentang sedekahnya, tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagai ganti kepada sedekah sunat tadi. Berbeza dengan sedekah wajib tadi. Ada ke tak ada duit, memang kita kena cari duit. Kita kena cari sumber nafkah kita untuk keluarga kita. Kalau dalam pandemik ni, dalam musim pandemik ataupun dalam kita berada dalam keadaan ujian Allah, musibah Allah, diuji dengan COVID-19 sebagai ketua keluarga, cuba yang terbaik untuk mencari nafkah kepada anak-anak isteri kita, kepada anak-anak dari isteri kita. Macam-macam kerja boleh buat. Macam-macam kerja boleh buat. Sahabat saya, tuan-tuan, seorang ustaz, dia full time. Dia buat full time ceramah. Tiba diuji. Lalu sahabat saya tadi, tuan-tuan, dia pergi cari kerja dekat kedai mamak. Tak apalah ikut shift pun. Kerja dekat kedai mamak. Petang pula bantu apa? Bantu pekebun. Orang tu ada buat kebun, dia pergi cangkul tanah, dapat RM10 sejam pun tak apalah. Yang penting rezeki tadi halal. Yang penting tadi dia kata kita nak berinfak pada anak dan isteri kita supaya mereka terlepas daripada rasa kusutnya hati. Risau, tuan-tuan, bila kita tak dapat apa yang kita nak. Bila kita tak dapat makan, tak dapat minum, risau kita pada anak-anak dan isteri kita. Allahu Akbar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain oleh sebuah hadis yang dikatakan dari Abdullah bin Muawiyah Al-Amiri daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Man 'abada Allah wahdahu wa annahu la ilaha illallah wa adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu wa wafidatun alaihi fi kulli 'am." Nabi SAW bersabda dan sepotong hadis lain menyebut tentang sedekah, kebahagiaan sedekah dan kelebihan sedekah. Ada 3 perkara yang sesiapa yang melakukan, Nabi sebut tadi 5 perkara, yang ni pula 3 perkara. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, sebagai ilmu tambahan kita, Nabi SAW menyebut tentang suatu nasihat, satu pesanan itu berdasarkan sahabat yang bertanya. Sahabat yang bertanya. Kalau sahabat levelnya tak berapa nak kuat, Nabi SAW beri yang ringan-ringan. Kalau levelnya tinggi, maka amalan tadi lebih tinggi. Dan kita umat akhir zaman diberi pilihan nak pilih yang mana satu. Seperti saya sebut tadi, kalau kita tak mampu nak berinfak dengan mata wang kita, dengan material kita, kita berinfaklah sunat dengan cara zikir subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang mana zikir tadi pun sama nilai bagi mereka yang tak mampu. Nabi sebut dalam hadis yang kedua, 3 perkara yang sesiapa yang melakukannya, maka sungguhnya dia telah merasakan lazatnya iman. Bila kita buat lazatnya iman. Yang pertama, orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi tadi kalau kita bangun subuh, kita sembah Allah Subhanahu. Semalam pun sembah Allah dah. Tapi hari ini kita nak tunjukkan bahawa memang kita betul-betul beriman pada Allah, kita bangun. Allahu Akbar. Ada orang tak boleh nak bangun. Sebab apa? Sebab dia sakit. Tak boleh bangun. Ada sahabat kita musim cuti ni, dia tidur lewat, dia bangun lewat. Tidur lewat, bangun lewat. Jangan duk amal macam tu lah. Tidur awal, bangun awal. Ni sahabat saya ni, ni bukan ustaz lah, orang lain tuan-tuan ni. Dia tidur lewat, dia bangun pun lewat. Tidur lewat, bangun lewat. Tak tahulah apa dia buat. Mungkin bisnes MLM, meniaga larut malam. Nak cari rezeki juga. Cari rezeki pun wajib. Tapi solat tu lebih wajib. Sampaikan tertinggal subuh, dia selalu mengadu. Ustaz nak bawa macam mana Ustaz? Tidur lewat, bangun pun lewat. Allahu Akbar. Tuan-tuan jangan buat macam itulah. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita. Okey, yang pertama, orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yakin sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan yang ketiganya, menunaikan zakat hartanya dengan baik hati yang datang kepada setiap tahun. Ini bagi mereka yang mengeluarkan ataupun menunaikan hak zakat wajib. Zakat wajib ya, saya sebut tadi nilainya, zakat wajib tu zakat harta. Zakat harta kita juga wajib kita keluarkan ataupun infakkan kepada keluarga kita. Allahu Akbar. Ibn Rajab rahimahullah berkata, dengan cara ini seseorang akan merasakan lazatnya iman. Kerana itu, dia keluarkan harta tadi sebagai zakat wajib ataupun zakat sunat tadi. Dia mengeluarkan harta tadi dengan suka hati. Dengan suka hati. Kebanyakan kita, tuan-tuan, bila kita keluarkan zakat kita ni ataupun nafkah kita menunggang sumbangan kita, infak kita keluarkan suka hati. Tidak ada paksaan dengan jumlahnya. Tidak ada paksaan dalam jumlah. Bahkan kalau kita pergi ke surau dan masjid, pergi ke mana-mana tempat yang kita rasa kita boleh penyumbang, kita sumbang. Tanpa melihat di segi kuantiti. Lihat pada kualiti. Masukkan dalam tabung, tuan-tuan, dengan rasa insaf bahawa harta ini ada hak orang lain. Masukkan harta sumbangan kita tadi dengan rasa bahawa harta kita ni juga ada hak orang lain. Dan harta kita bukan milik kita. Harta kita sebenarnya adalah milik Allah. Hakikat Allah yang memberikan harta tadi. Kita tak mampu nak dapatkan sumber pencarian kecuali dengan izin Allah. Kita, orang kata jangan duk gedebel. Jangan duk gedebel, maksudnya jangan duk agah ataupun sombong. Oh ya, aku kaya ni harta aku, tak boleh. Sebab Allah Subhanahu tak boleh tarik bila-bila masa saja. Mungkin kita banyak harta. Harta kita harta apa? Harta tanah. Ustaz, tak boleh lah banyak harta, nanti kan kita fokus pada dunia. Pula Ustaz nak jaga kebun luas. Ustaz tak boleh lah Ustaz. Ada kereta banyak, ada motor banyak. Tak boleh Ustaz. Tu dunia. Contoh. Tuan-tuan ni. Ustaz, kalau saya nak milik rumah 3-4 buah rumah boleh ke? Tak ada masalah. Bahkan kita kena jadi macam tu. Kena jadi macam tu. Apa? Sebab kita gunakan instrumen tadi, kereta kita yang banyak bukan untuk kita semua. Takkan nak pakai 5 buah kereta. Takkanlah kalau ada motor 5 buah motor semua nak pakai. Takkanlah kalau ada 5 buah rumah tu kita nak pakai. Takkanlah kalau ada kebun bereka-eka tu, takkanlah kita nak kerjakan semua. Boleh, katalah kita ada bisnes. Buat apa? Ladang getah, ladang sawit dan sebagainya. Sebahagian harta tadi kita infakkan, maka harta tadi akan kembali kepada kita semula. Saya sebut tadi tentang kalau rumah banyak, macam mana kita nak handle? Mungkin kita bagi sewa. Sebahagian daripada sewa tu, tuan-tuan, kita boleh belanja infak. Sama ada infak wajib keluarkan zakat, ataupun infak wajib untuk keluarga kita. Ataupun infak sunat. Ada 3 buah rumah. Sebuah rumah takkan ada rotation. Takkan besok rumah ni, hari kedua rumah kedua, hari ketiga rumah ketiga. At least kita sewakan rumah kita tadi. Sebab apa? Sebab sumber daripada sewaan tadi, kita boleh infak. Sama ada infak wajib ataupun infak sunat. Allahu Akbar. So kita dah ada bahagian kita. Mungkin rumah kedua dengan rumah ketiga kita nak sewakan, dan hasil daripada tu kita infak. Allahu Akbar. Tuan-tuan ni, Masya Allah. Begitu juga dengan kebun, tuan-tuan. Kebun. Ada orang dia suka berinfak. Sahabat saya, tuan-tuan, saya sebut sahabat saya sebab saya tengok dan saya pesan.
dia ada tak banyak tanah, ada 5 ekar je tuan-tuan, 5 ekar. Jadi dia infakkan. Diinfakkan tanah dia 1 ekar untuk buat sekolah tahfiz. Untuk buat sekolah tahfiz 1 ekar. Yang lain-lain 4 ekar tadi sebab dia ada ladang. Dia ada ladang. So hasil daripada 4 ekar tadi disumbang pula kepada hak tahfiz yang dia usahakan. Di samping dia buka juga untuk sumbangan-sumbangan luar supaya apa? Supaya orang pun mampu juga menyumbang. Ni tuan-tuan ada kat Kelantan tuan ni, kampung di daerah Macam. Nanti saya insya-Allah lah saya cuba berhubung. Kalau tuan-tuan nak juga menyumbang, nanti saya berhubung dengan dia. Siapa-siapa nak ni insya-Allah. Kat mana tahu kukur dia kata ustaz, buat masa ni tak payah dulu. Sebab dia dah sumbangan dia tuan-tuan cukup besar. Lillahi ta'ala. Dia seronok bila buat macam tu. Bahkan ada anak-anak tahfiz yang tak berkemampuan, dia kata tak apa, adik duduk free je. Yang penting adik boleh hafaz Al-Quran dan jadi hafiz. Allahu Akbar, kalau kita boleh buat macam tu. Allah pilih dia sebab apa? Sebab dia mampu menguruskan harta dengan sebaik mungkin. Okey, tuan-tuan ya. Ibn Rajab mengatakan bahawa yang mana kalau dia menahannya, dia akan jadi bakhil. Orang ni kenapa dia suka menyumbang? Sebab apa? Sebab dia takut jadi bakhil. Bila orang bakhil ni tuan-tuan masuk syurga lambat. Orang bakhil ni masuk syurga lambat. Ada harta bertimbun-timbun. Orang yang hartanya bertimbun-timbun, dia tak infakkan lillahi ta'ala tuan-tuan, lambat dia masuk syurga. Lambat nak masuk syurga. Katalah kita ada kebun bereka-eka. Tuan-tuan, ada kebun bereka-eka, biar macam tu, tak usahakan. Kebun saya tak datang hasil contohnya. Padahal kita ni tak cuba usahakan dengan sebaik mungkin. Bukan tuan-tuan lah, maksud saya ni kan kat kampung lain ni tuan-tuan, kebun luas, kebun getah luas, tak nak dibuat, tak nak ditoreh getahnya. Kebun kelapa sawit pun ada, tak nak diusahakannya. Masa dulu harga getah turun, dia tak nak usahakan. Kenapa? Sebab dia kata ada harga getah murah, nak tak padan ustaz, tak cukup buat letih je. Tuan-tuan, letih tak letih tuan-tuan, nak mengelakkan diri kita jadi bakhil, nak mengelakkan diri kita jadi malas ni tuan-tuan, dia pesan dekat sahabat tadi, usahalah walaupun harga getah tu turun. Sekarang bila harga getah dah naik semula, harga sawit dah naik semula, pakat berebut-rebut, usahakan getah dan sawit tadi. Allahu Akbar. Apabila kita sering menjinakkan diri kita dengan berinfak ataupun sedekah tadi, Allahu Akbar tuan-tuan, hari-hari kalau kita tak menginfak, kalau kita tak mampu, katalah kita tak diberi peluang untuk menginfakkan harta kita pada hari itu, kita rasa ya Allah macam nak demam, macam sakit sana sakit sini. Sebab apa? Sebab feeling tu dah hilang dah tuan-tuan. Kalau dulu tuan-tuan, kita nak menginfakkan masjid kena pergi masjid, nak berinfak kat surau kena pergi kat surau, berjumpa dengan AJK surau dan sebagainya. Sekarang senang, Allahu Akbar. Ada online system, transfer je my bank to you, klik je. Kalau bank Islam dia panggil apa, do it now, senang sangat-sangat. Sebab apa? Sebab ruang tu Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kepada kita. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala tarik semula harta tadi. Kalau tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala saya sebut tadi, kita mengeluarkan harta untuk kepentingan agama. Seperti mana saya sebut, sahabat saya dia buat sekolah tahfiz, ada lagi sahabat saya tuan-tuan membantu sentiasa menginfak. Tuan-tuan, kita ambil bahagian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita setaraf dengan ahli syurga lain, insya-Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kenapa kadang-kadang bila kita nak bersedekah ni ada datang bisikan, tak payahlah, yang tu tak cukup, yang ni tak cukup. Tuan-tuan, godaan tadi tuan-tuan biasanya datang daripada syaitan. Syaitan tak nak kita ikut jalan yang betul. Syaitan ni biasalah, orang yang syaitan, dia nak kita ikut dia. Jadi kita astagfirullahalazim, masukkanlah dalam tabung, transferlah cakap yang kita nak transfer. Tuan-tuan, sekarang ni kalau tuan-tuan ada lebihan yang wajibnya, tapi kena buat yang wajib dulu. Yang sunat tu nombor 2. Bukan saya kata tak perlu buat yang sunat pun kena buat tuan-tuan. Cumanya kita dahulukan yang wajib. Yang wajib, kalau zakat fitrah setahun sekali, zakat perniagaan setahun sekali, zakat pertanian setahun sekali, zakat ternakan setahun sekali, zakat emas setahun sekali. Tapi infaknya yang tiap-tiap hari pada isteri dan anak-anak kita, yang tu kena dahulukan. Tuan-tuan, kita boleh buat satu jadual. Kita dah sediakan dalam jadual kita, okey, untuk isteri berapa, untuk anak-anak berapa. Tu paling mudah.
So pagi-pagi tu kita ada bahagian kita. Sebab yang kita bagi dekat isteri kita pun dapat pahala, yang bagi dekat anak pun dapat pahala, yang sunatnya kita pergi masjid pun semuanya dapat pahala. Kita nak balance kan supaya boleh semua orang boleh merasa uh, apa saja yang kita dapat, mereka juga boleh rasa sebagaimana yang kita rasa. Okey, apa tujuannya tuan-tuan kita nak bersedekah dan berinfak ni tuan-tuan? Kadang-kadang minta maaf saya sebut, kadang-kadang ada, bukan semua tuan-tuan ni, ada suami yang terlalu kedekut. Ada suami yang terlalu kedekut. Ya Allah, nak beli tu berkira, nak beli ni berkira. Tuan-tuan menyebabkan isterinya selalu mengadu. Ini pernah berlaku kepada Abu Sufyan. Bukan Muhammad Sufyan, tuan-tuan ni, Abu Sufyan, sahabat Nabi. Isteri mengadu pada Rasulullah SAW. Abu Sufyan ni kikir sangat. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, dia tanya nak sambut solusi pada Rasulullah. Dia nak cari jalan penyelesaian. Dia pergi jumpa Rasulullah, nak dapatkan solusi. Lalu Rasulullah kata, ambillah sekadar yang perlu. Tuan-tuan, saya bukan nak mengajar perempuan hajah dalam ni. Apa suami aku tak pergi, aku nak ambil ni. Bukan macam tu. Okey, kita boleh ambil. Katalah kita dah tahu suami kita berkemampuan. Katalah dia sangat-sangat nak belanja duit, nak beli beras pun berkira, nak beli garam pun berkira, nak beli apa-apa pun berkira, nak beli kat anak-anak pun semua berkira. Masa tu kita boleh ambil sekadar yang perlu saja, tak boleh ambil lebih. Ambil sekadar yang perlu. Nak bagi tahu dekat dia tak perlu bagi tahu pun, sebab dah kira darurat sangat dah. Dia kerja, kita pun kerja juga kat rumah kan. Anak kita pun ni juga. Tiba dia, ya Allah Akbar. Kata apa, macam cerita Haji Bakhil. Tumpah kopi cawan pun dia marah, pecah gelas pun dia marah, pecah cawan pun dia marah. Tuan-tuan ni boleh ambil, tapi sekadar yang perlu untuk keperluan. Tak boleh ambil banyak sangat, nanti dia perasan. Bukan sebab dia perasan, sebab itu adalah hak keluarga. Tapi kalau suami kita tak mampu, kita bantulah setakat yang mampu, insya-Allah. Okey tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan, apabila kita banyak berinfak, kita banyak sedekah wajib dan sedekah sunat. Assalamualaikum, satu tempatan jika kita kerja suami tak beri. Lupa. Okey, boleh tuan type sekali lagi, saya nak tengok. Ada yang bertanya ya. Saya nak kena baca dulu. Ustaz, tumpan tanya, jika kita kerja suami tak beri sedekah pada keluarga, tapi segala kejapnya saya tak nampak ni. Tapi segalanya suami biaya. Okey kan? Okey. Terima kasih pada puan yang bertanya ya. Alhamdulillah. Okey. Puan bertanya, kita kerja, suami pun kerja juga, tapi segala perbelanjaan tu suami tanggung. Okey ke tak? Okey dah, sebenarnya tak ada masalah. Tapi wajib bagi dekat isteri dia tu. Wajib juga bagi. Kecuali isteri redha. Tak apa dah bang, saya kerja, awak pun kerja. Saya kerja, awak pun kerja, tak ada masalah, saya tak bagi. Cuma bimbang lah, nanti kat akhir-akhir bimbang juga. Minta maaf puan yang bertanya ya, bimbang juga akhir-akhir. Awak tak pernah bagi apa ni infak kat saya. Bimbang macam tu. So suami bagilah ya, hadiah dekat isteri. Kalau mampu bagi sikit, bagi sikit. Kalau mampu bagi banyak, bagi lebih banyak. Sebab isteri kita kerja tu tuan-tuan. Isteri kerja 2 shift, satu kerja pejabat, satu lagi kerja rumah. Kita balik, minta maaf lah saya sebut, kalau saya balik tak buat dah kerja rumah, kita kerja. Jadi kita bantulah kat dapur, bantu masak bersama, mengemah rumah bersama, dia seseronok. Tapi walaupun kita bantu kemah rumah, sidai kain, lipat kain dan sebagainya tuan-tuan, ni bukan kontrol tuan-tuan, kita bantu. Itu hak lelaki membantu isteri. Hak lelaki membantu isteri. Apa salahnya sekali-sekala kita masak bersama-sama, ataupun kita masak dulu, dia makan yang kita buat pula. Itu lebih bagus sebenarnya. Kemesraan tadi, sambil masak boleh bergurau, ajar isteri kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allah akbar. Bagus. Walaupun suami kita dah bagi semua, tapi hak kita katalah kita nak minta barang, boleh tak boleh. Jangan minta banyak sangat. Kalau dia tak mampu, jangan minta banyak sangat. Sebab saya sebut di awal tadi, ikut kemampuan suami. Ikut kemampuan suami. Tetapi tengok keadaan suami jugalah. Kalau semampu kita minta, kalau suami tak mampu, tak perlu minta. Cuma diingatkan, bila satu hari nanti, bila kita ada masalah, kita mengungkit. Tu bimbang juga. Apa kata orang tua kata, lagikan lidah tergigit.
ikan lidah tinggi itu bimbang juga masa kita duduk ni. Biasalah rumah tangga ni, asam garam rumah tangga ni biasalah macam tu. Dia apa ni, dia tak macam air laut ni tuan-tuan. Air laut dia tak macam air sungai. Sungai tenang je, tapi air laut kadang-kadang air laut tu berombaknya. Kadang-kadang ombak tu pelan je sampai ke pantai. Kadang-kadang ombak musim tu hujung lebat juga sampai tu. Bimbang kalau masa ombak yang lebat tu, yang kuat tu, Allahu Akbar, duk mengungkit. Habis tuan-tuan. Habis. Jadi kita kena get ready awal-awal, kita bagilah. Kita infak lah untuk untuk isteri kita. Sebab isteri kita tu dah banyak berkorban untuk kita. Dia kerja, kita kerja. Dia kerja 2 masa, bahkan bukan 2 masa kan. Tuan-tuan, sampai ke malam pun dia kerja lagi. Dia mengemas sebab dia rasa tak sempat mengemas siang hari dia balik kerja letih. Dia mengemas sebelah malam supaya suami bangun pagi esok rasa tenang, tengok rumah tu dah kemas. Sebagai contoh sebagai contoh. So kita sebagai suami juga kena bantulah isteri. Allahu Akbar. Wallahu alam. Terima kasih kepada Puan Hajah yang bertanya. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sedekah tadi. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Surah At-Taubah ayat 103. Allah kata ambillah dalam perintah wajib dengan menggunakan lafaz wajib, fi'lul amri. Fi'lul amri membawa maksud perintah. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah. Ambillah sebahagian harta mereka menjadi sedekah zakat. Supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka. Surah Taubah ayat 103. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Masya Allah. Okay, Allah minta kita berinfak, kita bersedekah ni tuan-tuan. Yang pentingnya bersedekah tuan-tuan, yang bersedekah. Okay. Bila kita bersedekah dapat menyucikan diri kita. Dapat kita sucikan diri kita. Kita bukan setakat sucikan diri kita tuan-tuan, bahkan kita suci sumber pendapatan kita. Kita tak tahu yang mana satu pendapatan kita yang halal, betul-betul pure halal. Kita tak tahu juga yang mana yang syubhah. Kadang-kadang tuan-tuan, minta maaf tersebut, kita pergi kerja, orang kata mengelat. Minta maaf lah, bukan tuan-tuan lah, saya maksudnya adalah beberapa orang, tak ramai pun, yang mengelat. Patutnya rehat pukul 10, tapi pukul 9.45 dah rehat dah. Masuk pukul 10.30, tiba masuk pukul 11. Tu namanya mengelat. So kita terima tiap-tiap bulan. Gaji tu. Kadang orang kata, ustaz boleh guna ke gaji masuk 25 di bulan, tapi habis tak sampai 25 dah habis dah gaji. Minta maaf saya sebut. Ini berlaku. Realitinya berlaku seperti itu. Tidak ada masalah. Cuma kita nak dalam keadaan kita mu'tadil, kita guna sampai 25 dulu. Lepas dah kita kerja sampai 30 hari sebulan, barulah kita guna yang 30 hari itu. Bimbang. Kenapa? Sebab dalam tasawuf kita perlu bimbang. Kalau kita dah terguna habis, kerja kita belum selesai yang 5 hari lagi tu. Takut tuan-tuan, bimbang kalau akan menimbulkan fitnah pada kita. Bukan fitnah atas dunia, fitnah dalam kubur nanti. Itu kita bimbang juga. Tapi kalau kita yakin, insya-Allah kita dah, seperti saya kata tadi, kita buat table kita, jadual kita. Ni yang 1000 ni kena guna 5 hari. 5 hari daripada 26 sampai 30. Okey, yang tu bagus. Sebab apa? Sebab kita dah ada table kita. Kalau nak guna boleh, tak ada masalah. Sebab tu dah adalah hak kita. Cuma bimbang dari sudut tasawuf ni, bimbang kalau kita meninggal lebih awal. Walaupun ada di sana pandangan menyatakan boleh, sebab itu adalah hak kita. Tuan-tuan, berapa ramai yang tak perasan benda-benda macam ni, menyebabkan mereka lalai, mereka berhabisan. Bila dapat gaji berhabisan, tuan-tuan, kita sediakanlah. Contohnya, tuan-tuan, paling mudah, katalah hari ni kita masuk kerja lewat. Kita masuk kerja lewat. Kita tahu gaji kita adalah sumber pendapatan kita untuk kita menyara keluarga kita. Katalah lewat minit. Ni orang yang teliti ni, tuan-tuan. Ada sahabat saya macam ni, orang yang teliti. Kadang jam sampai lewat tempat kerja. Dia kira berapa minit dia lewat. Dan dia akan tolak terus. Tuan-tuan, daripada berapa minit dia lewat tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, daripada gaji dia akan terus menyumbang. Ni sedekah sunat, tuan-tuan. Menyumbang untuk masjid dan surau dan mahtafiz. Yang wajib tadi dia ambil yang betul-betul pure, yang betul-betul bersih, akan disumbangkan kepada anak dan isterinya.
Yang dia terlebih tak cukup masa tadi, dia dah siap kira. Dia siap kira, masuk dekat sampul, tuan-tuan. Hari Jumaat dia akan masuk terus dalam tabung surau. Tabung surau. Tak ada masalah, itu hak kita. Tapi hak tadi nak mengelakkan daripada berlakunya fitnah pada kita. Walaupun hak kita, kita terlewat tu bukan sengaja. Kita terlewat tu bukan sengaja, tak sengaja. Tapi sampai macam tu sekali, dia jaga sumber pendapatannya. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan sedekah tadi kita boleh membersihkan diri kita daripada dosa dan mensucikan daripada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah kita ni macam-macam ada akhlak kita. Macam saya kata tadilah, sepatutnya keluar pukul 10, 9.45 dah keluar. Sepatutnya masuk pukul 10.30, masuknya pukul 11. Okey tuan-tuan. Contohnya lagi, sepatutnya keluar lihat pukul 1, masuk pukul 2. Tapi keluar pukul 12, masuknya pukul 2. Dah sejam je tu. Dah sejam. Ni berlaku. Ni realiti yang berlaku. Dan kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita mengeluarkan zakat, zakat wajib ataupun zakat sunat, dan kita berinfak ni untuk membersihkan diri kita daripada penyakit apa? Penyakit kedekut, penyakit kikir, dan menjadikan diri kita ni stabil, emosinya stabil. Emosinya stabil. Ada orang tu tuan-tuan, apabila ada orang juga tuan-tuan, apabila tak apa Ustaz, nanti saya pencen saya dapat gaji, nanti bila saya pencen saya dapat gaji, tak apalah saya bayar balik lah yang saya mengelak tu. Bukan tak mengelak pun. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Takut bimbang, tak sempat nak pencen, Allah pencenkan kita dulu. Itu bimbang. Tak sempat kita nak pencen, Allah pencenkan kita dulu. So siapa nak tanggungjawab tu? Mengelaknya tiap-tiap hari. Diberikan nafkah tadi, belanja tadi pada anak dan isteri. Allah, anak dan isteri kita tak tahu. Anak dan isteri kita tak tahu. Allahu Akbar. Mereka dah terlepas, kita ni yang tak lepas ni. Rupanya Allah pencen kita sebelum kita pencen. Ya Allah Akbar. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan ya. Katalah pencen 60, meninggalnya 65. Siapa nak bayar tu? Memang isteri dapat duit pencen kita. Bila isteri dapat pencen kita, bila kita meninggal dunia, isteri kita dapat pencen kita, bukan hak kita lagi. Itu hak mereka. Hak isteri dan hak anak-anak, hak waris. Hak kita tak ada dah. Kecuali ada perasaan isteri kita, tak apalah. Ada perasaan isteri dia kata tak apalah, kita sedekahlah untuk ayah. Mana tahu ayah dulu pernah kerja masuk lewat. Alhamdulillah macam tu. Kadang-kadang tentang masalah duit ni tuan-tuan, orang jarang duk nampak macam tu. Bahkan orang lebih suka berebut duit dia berebut buat amal. Alhamdulillah tuan-tuan. So kalau kita nak cari macam ni, okey tak apalah, arwah ayah dulu banyak dia pesan dekat mak, ayah selalu masuk lewat kerja. Bukan sengaja masuk lewat. Sengaja masuk lewat ni yang kita nak cover balik. Katalah kita out session tu, tak apa tuan-tuan. Ni yang tak out session, dia yang out dulu sebelum out session. Yang ni kena jaga. Yang ni kena jaga. Sebab apa? Sebab bukan sekadar kita nak bersihkan hati kita, bahkan kita nak bersih jasad kita, fizikal kita. Sebab bila kita makan apa-apa saja, makan nasi ke, tak kira lah makan nasi apa sekalipun, nasi ayam, nasi daging, nasi arak, apa-apa, minum air macam-macam air, benda tu bersumber daripada rezeki kita dapat, jadi darah dari kita. Nabi kata kullu lahmin nabat al-haram fannaru aula. Nabi kata setiap daging yang tumbuh, yang hidup sebab daripada sumber yang haram, fannaru aula. Nabi kata, Nabi beri peringatan. Ingat, apabila sumber tadi pada sumber yang tak jelas, sumber yang haram, bukan yang tak jelas ni tau, sumber yang haram, fannaru aula, maka api neraka lebih utama untuk ambil dia. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, ayat saya bacakan tadi, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Tuan-tuan, dasar wajibnya kita mengeluarkan zakat bagi orang yang mempunyai harta. Begitu juga menjadi dasar pada suami yang mempunyai harta. Infak dekat isteri, infak dekat anak. Jadi, kalau bab zakat, katalah bab zakat, kalau orang tu tak keluar zakat, pihak zakat wajib mengambil tindakan, bahkan boleh ambil tindakan. Kita tadi, takkanlah keluarga kita, suami kita, contoh, minta maaf lah nak sebut,
Takkanlah suami kita tak apa, tak bagi nafkah, kita nak pergi mengadu dengan tuan imam, suami saya dah. Jangan buat macam tu. Sebab tu Nabi beri solusi, boleh ambil tapi ambil sekadar yang perlu. Nabi dah beri cadangan, kita ambil lah, boleh ambil tak apa, ambil sekadar yang perlu saja. Jangan ambil lebih. Kalau ambil lebih berdosa. Kadang-kadang suami kita ni tuan ada juga yang orang kata bila kedekut kekeh sangat dalam wallet dia pun dia tahu berapa jumlah duit. Berapa jumlah duit. Kalau macam saya tak bilang. Kadang-kadang apa ni, ada bagi sumbangan, kita tak bilang pun tak tahu berapa. Alhamdulillah isteri saya pun dia tak tanya. Lepas tu duduk dalam buku, dalam kitab. Bila kita ini apa pula ni? Kita tak pasal benda tu tuan-tuan ni. Okey, alhamdulillah. So tuan-tuan, kita mintalah dengan bijaksana. Katalah suami kita bulan ni tuan-tuan lupa nak bagi, kita mintalah mungkin dengan cara bergurau. Bang, I nampak ni dah lama cuti ni. Contoh bergurau lah, tuan-tuan boleh lebih arif, lebih pandai daripada saya. Dengan nada oh ya Allah, lupa layang, minta maaf. Dia pun pergi ambil. Tak apa layang, saya transfer teruslah dekat awak. Contoh dekat anak-anak pun sama juga. Wajib kita menginfakkan harta kita untuk anak kita, tuan-tuan ni. Okey, orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat ataupun berinfak pada orang lain, sebenarnya hatinya ada penyakit, tuan-tuan. Ada penyakit. Kenapa dia penyakit ni? Allah sebut dalam surah Al-A'la, surah Al-Lail, Allah sebut tentang penyakit orang ni. Maksudnya Allah memberi solusi. Apa dia solusi Allah SWT? Supaya kita tak terpalit dengan penyakit hati. Allah sebut wasayujannabuhal atqa allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya dengan tujuan bersihkan dirinya dan hartanya. Kita dah tahu Allah dah beri support, Allah dah beri galakkan, motivasi. Orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah ni tuan-tuan, hatinya bersih, hartanya bersih. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak berkira dengan orang lain mungkin boleh lah, tapi jangan berkira dengan keluarga kita. Jangan berkira dengan anak isteri kita, sebab mereka hidup sebumbung kita, hidup serumah dengan kita. Kalau kita berkira, tuan-tuan, Allah Akbar, tak tahulah macam mana. Okey, ayat 17-18 daripada surah Al-Lail. Allah kata wasayujannabuhal atqa. Menggunakan fi'lul mudhari', wasayujannabuhal atqa. Maka apabila masa kita bersedekah, beri infak pada suami dia, beri infak pada isteri dan dengan anak kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah rasa takwa dalam diri kita. Sayang dekat isteri bukan setakat sebut-sebut, sayang dekat anak bukan setakat sebut-sebut. Kena praktis. Semasa kita memberi sumbangan pada mereka, ya Allah, sayangnya mereka. Kadang-kadang isteri kita, terima kasih yang, terima kasih abang, dia cakap macam tu kan. Oh, seronok kita, lama dah awak tak ucap saya dekat saya. Dah PKP kan lama dah. Contoh. Okey, contoh. Okey, waalaikumsalam. Ada pun nak bertanya ke? Okey, salam Ustaz. Macam mana kita nak elak apa yang kita sedekah tu tiada sifat riya atau yang kurangkan pahala sedekah? Okey, terima kasih pada puan yang bertanya. Okey, macam mana kita nak elak? Okey, biasalah. Terima kasih pada tuan yang bertanya. Cantik persoalan ni. Macam mana kita nak elak? Okey, yang pertama, bila kita bersedekah, kita menyumbang ni, kita jangan duk viral lah. Okey, viral maksud kita duk bagi tahu orang lain. Jangan duk bagi tahu orang lain. Itu yang pertama. Kadang-kadang sekarang ni nak bukti. Kadang-kadang macam cikgu sekolah kan, minta maaf disebut cikgu sekolah sebab saya pun cikgu. Kadang-kadang pihak pentadbir, tolong snap receipt, Allah Akbar, sebagai bukti. Tuan-tuan, sebenarnya tak perlu pun macam tu. Just kita boleh buat. Kita nak elakkan diri kita daripada sifat riya, tuan-tuan ya. Just kita buat sumbangan hamba Allah. Berapa jumlah kita send. Sepatutnya benda hari dah tahu dah. Okay, kebetulan baru ni tuan-tuan, bila Tuan GB saya sebut nama saya. Nama saya. Dia kata dalam ni dah lah, kami setiap malam Jumaat kami ada program baca Yasin. Ketua jabatan saya sebut. Dia kata Ustaz Sufian menyumpahkan penyumbang gini.
Dia sebut nama saya seorang. Saya kata, saya pun WhatsApp tu dekat dia, kata GB minta tadi balik. Sebab saya tak nak jadi glamour macam ni. Sebab bagi saya itu satu dosa bagi saya. Dan saya sumbang tu, Alhamdulillah. Tak perlu JB nak sebut dekat siapa-siapa tu. Benda dia dah tahu dah. Lepas tu dia WhatsApp bagi minta maaf Ustaz. Terlepas cakap tak apa. Itu yang pertama, kita jangan viral. Kita jangan viralkan. Kalau boleh siapa yang minta pun tak apalah, sebut. Tak payah nak sebut jumlah, sebut Alhamdulillah. Kalau boleh sebut lah, tak payah nak sebut nama. Tapi dunia sekarang, tuan-tuan, dunia sekarang, dia nak nama juga. Dia nak nama juga. Contohnya, Zalinah binti Awang. Dia nak juga macam tu. Dia nak juga macam tu. Tak payah nak ikut lah. Bagi saya tak perlu nak ikut. Kita buat Abdullah. Abdullah, hamba Allah, jumlah gini. Tapi untuk yang menerima akaun tu, kita sebutlah nama kita. Supaya apa? Sebab tak berlaku fitnah. Kenapa? Sebab nak mengelakkan fitnah lebih besar. Oh, dia tu kedekut hidung tai hidung masin. Ada cakap macam tu. Sedangkan kita dah menyumbang dah. Cuma orang tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengelakkan diri kita riak, kemampuan kita berbeza. Mungkin harta kita banyak, so kita boleh beri banyak dan boleh beri sedikit. Kalau kita rasa, bila nak bagi banyak ni, kikinya, beri sumbangan secara berdikit-dikit. Sebab kita tak tahu Allah uji. Kita bagi 1,000, lepas tu dah Allah rugi 6,000. Kalau boleh rupuk kapet, dah berapa meter. Kalau boleh buat bayar gini. Macam-macam datang tu. Sebab tu syaitan kode kita supaya kita duk ungkit-ungkit. Supaya syaitan ni tuan-tuan lain macam dia. Jentera syaitan ni hebat-hebat tuan. Kalau kita rasa kita dah pergi solat Jumaat, hebat. Tapi jentera syaitan ni lebih hebat tuan-tuan. Dia datang masuk ke mana saja. Kalau kita ni orang kuat, dia hantar pangkat lebih hebat. Kalau kita orang biasa-biasa, dia hantar kecil-kecil. Mungkin dia hantar anak-anak ke nak main. Dia hantar dengan rupa anak saya tak makan lagi kat rumah. Padahal dah makan kenyang dah. Contoh. So, tu yang kedua. Yang ketiganya, yang pertama tadi, jangan kita duk bagi tahu orang lain ataupun viral sedekah kita. Yang kedua, beri sumbangan ikut kemampuan. Yang ketiganya, bila datang detikkan hati nak jadi riak tu, apa kata Rasulullah SAW ajar kita apabila kita buat silap? Astaghfirullahalazim. Sebut astaghfirullahalazim. Tu paling pendek lah. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua, bila kita buat silap, kita dapat pahala. Bila kita buat silap dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Tadi kita buat pahala. Mulanya kita dapat pahala, kita menyumbang duit kita. Kita menyumbang duit kita dapat pahala. Tuan-tuan ni, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada godaan. Macam-macam dia datang. Gini. Macam-macam dia datang menyerang kita. Macam mana nak buat? Elakkan daripada riak tadi. Astaghfirullahalazim. Tak boleh juga, tuan-tuan, ni last, tak boleh juga ambil wuduk sembahyang sunat taubat. Tak apalah, kita buat dulu. Apalah awak ni, istighfar pun tak boleh juga. Tak apa istighfar. Istighfar insya-Allah. Tuan guru kami pesan, ubat yang paling besar kita istighfar. Okey, sebelum tu tuan-tuan ni, saya lupa. Yang pertama tadi sebelum kita beri sedekah tadi, kita niat kita ikut sunnah Nabi. Ittiba' sunnah. Kita ikut sunnah Nabi. Kita masuk, kita nak guna duit, sebelum kita transfer duit, yang pertama kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah alang-alang tuan tanya saya tadi, saya dapat ijazah daripada tuan guru kami, antaranya tuan guru Babaman Benang Rahmah, tuan guru Syekh Muhammad Zainal Asri, saya dapat Al-Habib, saya dapat tuan-tuan ya. Selawat yang boleh memberikan kepada kita kekayaan dan kelapangan harta, memberikan kita kesihatan dan sebagainya. Kalau kita rasa kita nak menyumbang, kita tak duit, mudah-mudahan selawat ini boleh membantu kita. Okey, saya nak ijazah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu nak buka mic, cuma ikut daripada rumah. Okey, cuma kena ingat tuan-tuan ni, kalau ada recording boleh tengoklah. Sebab pesan guru kami selawat ni special sikit. Dia kata tak boleh nak tulis. Tak boleh nak ditulis, minta maaf lah. Sebab saya terima macam tu, tuan-tuan pun kena sekarang ni banyak pusat-pusat di label scan. Apa pandangan Ustaz? Allahu Akbar. Okey, baiklah tuan. Sebelum saya jawab yang ni, saya nak ijazah dulu selawat untuk dimurahkan rezeki. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di atas talian, cuba ingatlah ya. Kalau boleh rekod lah. Kalau boleh rekod. Sebab tuan guru kami kata,
Ni special, dia kata tak boleh nak tulis. Saya pun daripada dulu sampai sekarang saya pun tak tulis. Kadang-kadang lupa, lepas tu kita astaghfirullahalazim, Allahumma salli, ingat balik insya-Allah ya. Okey tuan-tuan, saya akan baca 3 kali, lepas tu saya akan sebut ajastu lakum kama ajazani syaikhi. Okey. Ajastu lakum, bila saya sebut ajastu lakum kama ajazani syaikhi, tuan-tuan sebut qabilna ataupun qabiltu. Okey, dengar dengar, dah boleh ikut teruslah. Okey. Ringkas sangat-sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad karimul aba wal ummahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad karimul aba wal ummahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad karimul aba wal ummahat. Tuan-tuan, saya ijazahkan kepada tuan-tuan untuk beramal. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah dan kita boleh share dengan sahabat-sahabat kita lain. Okey, baiklah. Ustaz, saya menjawab dulu soalan yang ditanya. Okey. Puan Hajah Rosminah binti Muhammad Nur. Pertanyaannya, sekarang ni banyak pusat-pusat yang dilabel scam. Apa pandangan Ustaz? Okey, soalan yang kedua. Ustaz, 3 amalan selepas meninggal, salah satu doa anak soleh. Jika tiada anak, akan kurang ke amalan bila mati? Okey, alhamdulillah, terima kasih pada yang bertanya. Okay, saya dulu yang pertama, scam. Okey, scam ni kita tak tahu siapa yang scam. Cuma sekarang ni kita boleh ambil maklum, kita boleh bertanya, cuba telefon dan cuba melawat. Cuba melawat pusat-pusat yang berkendakkan pada sumbangan, yang berhajat kepada sumbangan kita. Saya sebelum saya menyumbang, saya akan pergi, saya melawat. Kalau betul, alhamdulillah, alhamdulillah. Ni kebetulan baru ni ada seorang anak kita, anakan kita daripada Allahu Akbar, yang belajar di Mesir. Tuan-tuan, dia belajar di Mesir, accident. Jadi dia perlukan kos untuk rawatan. Lebih kurang dalam 40,000. 40,000 kos dia masukkan dekat guru kami. So ada yang tanya-tanya, betul tak betul? Saya pun cuba menyiasat. Kalau saya ada anak saudara dekat Mesir, saya terus telefon dekat anak saudara saya. Dia kata maklumkan, betul Pak Su ada accident. Dan kos tu memang kami kat sini pun budak pelajar student pun bantu walaupun sedikit. Dan memang mereka perlukan bantuan. Alhamdulillah, saya pun rakam, rekodkan perbualan. Dan alhamdulillah ramai yang bantu Alhamdulillah. So kita kena alert dan kena cakna lah. Takut scammer. Memang betul ada scammer. Saya pernah sekali masa nak buka puasa, ada orang hantar minta tolong Ustaz. Daripada mana wallahualam telefon saya dapat. Dia dapat telefon saya. Ustaz minta tolong masukkan ke dalam akaun saya. Tak nak banyak Ustaz, RM50 je saya nak baiki motor. Motosikal suami saya motosikal suami saya rosak tengah jalan, nak balik tak sampai lagi, belum buka puasa lagi suami saya. Allahuakbar. Saya pun kata macam ni puan. Okey, tak apa, saya tanya lokasi kat mana? Dia kata dekat ni je Ustaz. Saya tanya kat mana? Mungkin dia tak perasan kita tinggal dekat Rawang. Dia kata on the way ke Tanjung Malim. Saya tanya kat mana exactly kat mana? Dia kata dekat Kelompok. Okey, tak apa, saya pergi kejap lagi, saya boleh ambil dia hantar terus kat rumah puan. Senyap terus. Dia tahu nombor telefon kita daripada mana, wallahualam. Bimbang juga kita kan. Jadi kita kena alert lah. So saya WhatsApp, saya telefon kat dia tak angkat. So saya WhatsApp kat mana. Dan sekali tak apa puan, bila dia tak nak berikan lokasi, saya kata minta nombor telefon suami puan ada tak, bagi kat saya nak minta lokasi dengan saya. Okey, saya pergi ambil, saya hantar terus dekat rumah puan. Motor tu kita ejar kat mana-mana insya-Allah. Okey. So kena berhati-hati, kalau boleh kita melawat, ataupun kalau kita tak sempat, tak mampu nak melawat, kita cari sahabat-sahabat kita yang boleh bantu kita untuk memperkenalkan pada pusat-pusat yang berhajat pada bantuan kita. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang kita, katalah Puan Hajah tadi, dia tidak diberi rezeki untuk memiliki anak. Nabi SAW menyebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalas. Sadaqatun jariyatun
au ilmun yantafa'u bih, au waladun salihun yad'u lahu. Tiga perkara. Apabila mati ni, meninggalnya anak Adam, ada tiga perkara je Allah sebab beri izin sebagai saham dia dalam kuburan nanti. Okay. Yang pertama, sedekah jariah. Kenapa sebut sedekah yang jariah? Kalau kita tengok air sentiasa mengalir kan, air sungai sentiasa mengalir. Maksudnya kita sedekah sekarang, pahala tadi akan sentiasa ada. Sebab apa? Sebab sedekah tadi besar pahalanya. Yang pertama, kelebihan sedekah dapat mengangkat darjat kita. Yang kedua, dapat menghapuskan dosa. Yang ketiga, dapat menambah pahala kita. Yang pertamanya, dapat menambah pahala. Yang kedua, dapat mengangkat darjat. Yang ketiga, dapat menghapuskan pahala. Tiga package tadi. Kita sedekah hari ni, tanpa melihat kepada kuantiti, tapi melihat pada kualiti tadi, kita dapat 3 in 1. Satu, pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, darjatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, dihapuskan dosa. Allah, kita banyak buat dosa. Dalam hadis lain menyebut, setiap kali sedekah, 1 darjat. Tuan-tuan, Masya Allah, banyak sangat sesak. Mata mandang darjat kita ni. Jauhnya, kalau nak dikira, jarak daripada 1 darjat kepada darjat lain. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Okey. Nanti saya jawab satu-satu, Puan Hajar ya. Okey. Yang keduanya, itu tadi. Bila kita meninggal dunia, pahala sedekah kita sentiasa mengalir. Wa imam sedekah tadi ataupun infak tadi kepada suami, kepada isteri dan anak-anak kita. Dekat suami jangan duk sedekah pula. Baik hati ni sedekah ni. Jangan macam tu sebab suami kita tak wajib pun menerima infak daripada kita. Okey, baiklah tuan-tuan. Yang keduanya, au ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tuan-tuan ni. Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu ni ada 2 jenis. Satu, ilmu yang tak ada manfaat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu, siapa saja ilmu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu, maka ia dipanggil ilmu yang bermanfaat. Contohnya, paling mudah lah. Paling mudah kita nak bagi share. Hari ni saya nak memasak tuan-tuan ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, katalah suami kita ada restoran. Dia nak ajar cara masak, cara sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah. Yang kedua, jangan lupa baca selawat. Itu ilmu. So sebelum nak masak tu dia basuh dulu. Katalah dia basuh beras dulu tuan-tuan ni. Basuh beras. Ada cara basuh beras. Okey, kita basuh beras ni, kita pusing ikut tawaf. Lawan jam. Tuan-tuan, kita syuk dekat beras yang suami kita basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila kita basuh beras, kita sambil berselawat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam nak buat, kita basuh beras tu ikut pusingan Kaabah, kiblat kita, tawaf kita. Okey. Basuhnya 7 kali pusingan, tu dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pun letak Bismillahirrahmanirrahim, letak periuk dalam ketuhar dia, letak ikan kat tu dapat manfaat. Ilmu yang tak bermanfaat ni nak mengajar orang masak tapi tak tutup aurat. Asalnya memasak tadi dapat pahala ajaran, tapi disebabkan oleh dia tak menutup aurat, tak cover aurat, dapat pahala ke dapat dosa? Dapat dosa. Itu contoh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak, ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita share. Contoh ilmu tauhid, fiqh, muamalat, zakat dan macam-macam lagi lah. Ilmu yang tak bermanfaat, ilmu mengumpat tak ada manfaat, ilmu mengeji tak ada manfaat, ilmu memecah belah kalau orang lain tak ada manfaat, ilmu suka mengkritik tak ada manfaat. Dia nak kritik AJK Masjid, AJK Surau dalam WhatsApp, tak perlu macam tu sebab tak ada manfaatnya. Okey, banyak lagi lah kalau kita nak bincang tentang ilmu yang bermanfaat. Saya dah beri share tadi. Paling mudah kita nak tahu tentang ilmu tu bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, insya-Allah. Okey, bagi mereka yang tidak ada anak, 2 ni juga merupakan satu sharing, satu ilmu yang bermanfaat tuan-tuan ya. Pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang jangan tunggu kita dapat title orang alim baru kita nak share. Imam Hasan Al-Basri menyebut seandainya seseorang ingin menanti masa dia alim baru menyampaikan ilmu, maka dia tak akan alim sampai bila-bila. Itu kalam kalam Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita nak nanti kita alim, nak nanti kita hebat baru nak share ilmu kita, maka sampai ke bila pun kita tak akan jadi pandai. Tak akan pandai, dan tak akan alim selama-lamanya, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan. Okey, insya-Allah kita ada
masa lagi, insyaAllah saya nak tengok soalan seterusnya. Okey, Ustaz, macam mana cara menegur saudara mara yang kedekut? Okey, itu yang pertama. Okey, Puan Hajah Rosmin. Yang kedua, Puan Sazilawati Muhammad Saleh. Ustaz, macam mana dengan suami yang berkira-kira sangat dalam memberi sedekah kepada anak-anak dan isterinya tapi terlalu pemurah pada adik-beradik dan saudara yang lain? Okey, alhamdulillah saya jawab dua sekaligus ya. Okey, alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan. Dua dalam satu. Okey, kita nak tegur saudara-saudara yang yang kedekut. Okay, mungkin kita rasa peliknya cara ni. Okey, sebenarnya kita nak tegur ni senang sangat. Kita tunjuk teladan pada mereka. Dia kedekut. Kadang-kadang dia kedekut, kita pun nak balas dengan kedekut juga. Tak apalah, aku tak nak bagi dekat dia. Tak apa, kita sumban dekat dia. Kita sumban dekat dia. Walaupun kita tahu dia berada, tapi kita selalu beri hadiah pada dia. InsyaAllah satu hari nanti dia akan lembut. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sentiasa baca Al-Fatihah dan niatkan supaya Allah rubah hati dia jadi seorang yang pemurah. Kalau kita tahu dia kaya ni tuan, tetapi kedekut, kita niatkan bacaan Al-Fatihah kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala ubah hatinya. Ubah hatinya supaya apa? Supaya dia jadi lembut hatinya. Suka menjadi seorang yang pemurah. Begitu juga dengan puan tadi, mengatakan bahawa suami berkira-kira bila nak infak dekat isteri dan anak-anak. Sedangkan dia tak tahu bahawa infak pada isteri dan anak tadi adalah wajib, kepada saudara dia adalah sunat. So kena dahulukan wajib sebelum yang sunat. Macam tu juga kita sentiasa mulazamah dengan baca Al-Fatihah, niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati suami saya, saudara saya, supaya dia lebih pemurah. Okay, kat mana kita nak sebut niat kita tu? Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita niat supaya hati saudara-saudara tadi dilembutkan, supaya hati suami tu dilembutkan. Jangan pula hati-hati isteri. Ya Allah, ni kan ada Tuan Haji kadang ni. Ya Allah, kau lembutkan dah hati isteriku supaya dia selalu infak kat aku. Tu tak kena tu. Tu tak kena, sebab yang wajib memberi nafkah adalah suami, bukan isteri. Suami pada isteri. Dan saya sebut juga tadi, isteri boleh membantu, sekiranya isteri nak bantu, tak ada masalah. Tapi bukan wajib pada hak isteri. Yang wajib adalah pada hak suami. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, amalkanlah selawat yang saya ijazahkan tadi. Minta Allah Subhanahu Wa Taala juga ubah karakter daripada kedekut kepada pemurah suami kita ataupun saudara-saudara kita. Dan kesannya tuan-tuan, bukan kita boleh rasa sehari dua hari, ataupun kita beramal, kita istiqamah, konsisten, kita hadiahkan amalan kita tadi supaya dia boleh membantu mereka yang kedekut dan sebagainya. Sebab kita tak tahu bila masa amal kita ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, masya-Allah. Kalau kita sendiri pun nak jadi orang pemurah, kalau sifat kita pun agak kikir, kita pun boleh beramal dengan selawat tadi. Tuan-tuan, minta Allah Subhanahu Wa Taala, pesan guru kami, selawat tadi diamalkan sekurang-kurangnya setiap kali lepas subuh 3 kali dan setiap kali lepas asar 3 kali. Lebih daripada tu, satu advantage, satu kelebihan. Kalau ikut tuan guru kami yang lain, dia kata pesan, kalau kita nak beramal dan kita nak konsisten, kita amal setakat kemampuan kita. Kalau kita boleh beramal 1000, alhamdulillah. Sebenarnya selawat 1000 ni tak banyak pun tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimul aba wal ummahat. Tak sampai 2 minit, tak sampai seminit pun. Kalau 1 jam ada 60 minit dan 60 kali. Bukan berarti kita kena amal setiap hari 1000. Kita cukupkan bilangannya 1000. Mungkin dalam masa 2 hari, mungkin dalam masa seminggu, mungkin dalam masa sebulan. Cukupkan 1000. Lepas tu kita boleh beramal dengan kekadaran dan kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Okey, saya rasa cukup sekadar tu untuk pagi ni. Sebab kebetulannya saya ada urusan kelas saya lepas ni, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di atas talian pada pagi ini.
InsyaAllah kalau untuk next time kuliah duha juga, kalau ada yang nak mengajukan soalan boleh, boleh WhatsApp dekat Ustaz Nazif, dan Ustaz Nazif akan upload ataupun shoot dekat saya semula, insyaAllah. InsyaAllah ya tuan-tuan ni, supaya kita boleh kumpulkan, kita jawab sekali, insyaAllah. Baiklah, sekali lagi wallahu alam, apa baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan adalah kelemahan saya sendiri, minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan, dan kita doa sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, mengampunkan dosa keluarga kita, mengampunkan dosa jiran-jiran kita, dan mengampunkan semua umat Islam, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah juga angkat COVID-19 ni daripada bumi, khususnya bumi Malaysia, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, sebelum kita mengakhiri dan menanggung kuliah kita pada pagi ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merestui majlis perjalanan majlis kita daripada jam 9.30 hingga 10.30 pagi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقضي حاجتنا يا الله، اقضي حاجتنا يا رحمن، اقضي حاجتنا يا رحيم، واجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua atas sama terlibat dengan majlis online pada pagi ini, terutamanya Masjid Rahmat Sungai Buaya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.